Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan dengan izin dan inayah daripada Allah Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam siri kuliah online kita sempena PKP. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pagi ini saya bersiaran daripada tanah perkuburan. Dan tentunya saya akan membicarakan sedikit tajuk berkaitan dengan kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita hitung. Kita sama-sama muhasabah diri tentang arah perjalanan hidup kita. Dari mana nak ke mana kita ni sebenarnya, tuan-tuan. Kita datang daripada suatu alam yang asing namanya alam roh. Kemudian kita singgah sebentar di suatu alam yang lain namanya alam rahim, dalam kandungan ibu kita. Dan suatu masa juga kita mari ke alam yang ketiga namanya alam dunia. Dan suatu masa, tuan-tuan, dunia ini kita akan tinggalkan. Dan kita akan berada di suatu alam yang cukup menakutkan, yang mengerikan, namanya alam kubur, yang merupakan sebahagian daripada negeri akhirat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kembara perjalanan hidup manusia. Jadi marilah sama-sama sebagai mukaddimah pada pagi ini kita hitung sebanyak-banyaknya tentang amal yang kita bawa. Tentang amal yang kita bawa, tentang bekal yang kita bawa sebagai bekal untuk kita di negeri akhirat nanti. Sebagai bekal kepada kita untuk kita berdagang seorang diri di alam kubur nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada pengajian kita pada pagi ini, hakikat mati. Tajuknya, tuan-tuan sekalian, insya-Allah membicarakan berkaitan dengan hakikat kematian. Kata pengarang kitab, sesungguhnya semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan kematian. Kita ni, tuan-tuan, bakal mati. Kita ni bakal mati. Nak mati pun kita akan mati, tak nak mati pun kita akan mati, tak semati pun kita akan mati, nak mati pun kita akan mati. Cuba kita tengok, tuan-tuan sekalian, terhadap alam semesta ini. Cuba tengok kepada pokok-pokok kayu, haiwan-haiwan, binatang ternakan, ayam, itik, lembu, kambing. Semua yang ada itu semuanya suatu masa akan binasa. Pokok kayu yang ada pada hari ini, pokok kelapa, pokok durian, pokok gapa pun, tuan-tuan sekalian, yang ada pada hari ini adalah yang baru jadi. Adalah yang baru diciptakan. Maknanya 10 tahun, 20 tahun. Sampai suatu masa dia akan melawah. Sampai suatu masa dia akan gugur daun dia. Rating pun akan patah habis. Batang dia pun akan patah habis. Sama ada disebabkan oleh penyakit tumbuhan itu ataupun dengan sebab pokok tu lama dah. Nah, begitu juga, tuan-tuan sekalian, cuba kita perhatikan kepada diri kita sendiri. Adakah kita ini kekal dalam keadaan muda ataupun budak sama-sama? Tak, melainkan kita ni, tuan-tuan sekalian, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat dengan sebuah kepulangan. Cuba tengok diri kita, tuan-tuan sekalian. Cuba ambil suatu masa berdiri depan cermin. Cuba perhatikan diri kita, fizikal kita. Tak, tanda-tanda kematian yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita ada ke tak? Ramai di antara kita rambut hak hitam zaman muda akan menjadi semakin putih. Naik uban habis dah. Kulit yang terik molek jadi kedut habis dah. Mata hak cerah jadi kau tak nampak kelabu rahu habis. Telinga pun jadi kau tak dengar dah. Inilah merupakan tanda-tanda kematian. Inilah merupakan tanda-tanda kita ni suatu masa akan binasa. Binasa kita mungkin dari sebab penyakit, mungkin sebab daripada kemalangan, mungkin dari sebab masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dinukilkan oleh pengarang kitab ini nak suruh kita sedar bahawa kita semua suatu masa akan binasa.
Hanya masa saja yang membezakan, menentukan bila seseorang itu akan mati. Masa tak serupa. Ada orang duduk di atas dunia ni, 7 hari ya duduk. Kabar-kabar mati, tersedak susu, tercekik susu, macam-macam kan. Ada orang meninggal zaman kanak-kanak. Ada orang meninggal zaman remaja, zaman dewasa, zaman bini, zaman anak seorang, 2 orang dan sebagainya. Masa saja yang membezakan kita ni mati bila. Masa saja yang membezakan kita ini bila akan dikebumikan seorang diri di tanah perkuburan. Ada orang mati ketika masih dalam kandungan, selepas dilahirkan ataupun di zaman kanak-kanak ataupun setelah dewasa. Ada orang mati kerana sakit, kemalangan dan sebagainya. Semua manusia yang hidup akan bertemu dengan kematian pada hari kiamat esok. Pada hari kiamat esok juga. Ketika itu semua yang ada di dunia ini akan binasa belaka. Tuan-tuan sekalian, amo nak tarik perhatian tuan-tuan tentang anak-anak cucu, tentang mak-mak kita. Mak kita, tok kita, nenek kita, pak saudara kita, saing sobat kita, pakuana habis tuan-tuan. Pakuana habis. Ada di kalangan kita yang mak dia telah meninggal dunia. Ada kalangan kita ayah dia tak ada dah, tok tua tak ada dah, pak saudara dia tak ada dah, pakuana habis. Dan apa yang mereka bawa? Cuba tengok ayah kita. Ayah kita ni bukan dia tua lagu tu jak muda pas tua ni tua gitu dak. Melainkan dia zaman muda dulu gagah. Akak gua tu boleh, akak gua ni boleh. Jenis semak, jenis handsome gapo mak ayah kita ni. Tapi suatu masa dia tua, kedu, habis tua tak cekak, dengan kecil manis, dengan darah tinggi, ada gapo ni. Maka suatu masa dia mati. Mati ditanamkan di tanah perkuburan. Maka cuba kita muhasabah tuan-tuan sekalian. Cuba tengok. Gapo dia bawa ke dalam kubur. Ni tengok ni jenazah dan jenazah yang terbaring kaku di dalam kubur ini. Apa yang mereka bawa daripada alam dunia? Apa yang mereka bawa daripada rumah mereka? Apa yang mereka bawa daripada harta mereka? Apa yang mereka bawa daripada kenderaan mereka? Ni yang terbujur kaku di alam kubur tuan-tuan. Cuba tengok. Nah, dan pastinya suatu masa kita pula yang akan mendiami rumah ini. Rumah akhirat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nah, cukuplah kematian itu sebagai suatu peringatan. Peringatan ini adalah merupakan, kematian itu adalah merupakan mau'izatun azimah. Mau'izah azimah. Peringatan yang cukup besar sekali. Nah, tapi ramai orang tak sedar, ramai orang tak khabar. Pergi pagi kerja balik petang. Pergi petang kelik malam. Pergi malam tak kelik-kelik cari dunia sebab tak ada masa nak buat amal ibadat. Sedangkan amal ibadat, amalan itulah yang kita akan bawa ke alam kubur sana. Amal ibadat itulah yang kita akan bawa ke alam akhirat sana. Kata pengarang kitab lagi tuan-tuan sekalian. Mati adalah sesuatu yang pasti yang akan datang menemui setiap orang. Biarpun betapa cara dan usaha dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dan kepandaian kita, namun apabila tiba masanya kita akan mati juga. Nak lari mana? Nak lari mana kita? Kita duduk di gua Musa. Duduk di gua Musa, mari malaikat maut nak tarik nyawa kita, nak hunggar gilah Kuala Lumpur pun ada malaikat maut. Nak larilah ke mana kita? Kita ni hamba Allah. Hamba Allah ni tuan-tuan sekalian, maka ke mana pun kita pergi, kita akan sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka kalau kita sedar kita ni hamba Allah tuan-tuan sekalian, maka sedialah kita untuk kita balik ke negeri akhirat suatu masa nanti untuk kita mati. Kenapa? Kerana orang mati ni tuan-tuan, jak zaman dulu pakloni mati. Maka kitalah suatu masa akan menghadapi kematian. Inilah saat-saat yang paling mendebarkan. Cuba bayangkan kita yang meninggal dunia. Lagu mana berasa tuan-tuan? Cuba kita yang meninggal dunia. Lalu ni kita duk tengok orang yang mati. Kemarin orang mati, kemarin dulu orang accident. Kemarin pak saudara mati, esok orang tu mati, lusa orang ni mati. Duk nampak atas orang yang mati. Duk nampak atas orang yang meninggal dunia. Maka cuba bayangkan sendiri, kita sendiri yang berada di dalam kubur ni. Mari kubur, sebab tu Nabi SAW tuan-tuan bersabda, ziarahkanlah kubur.
Mu ni kena rajin ziarah kubur. Sebab kau dia, sebab di sana akan mengingatkan kamu tentang kematian. Cuba kita lapangkan masa kita. Kita lah ni pergi ziarah kubur hari raya je. Raya haji, raya puasa. Dok, kalau hak jenis tiap-tiap pagi jemaah tu bila? Masa baru-baru mati. Dok, masa mak baru mati, ayah baru mati. Dia jadi nak hari pergi kubur. Tapi nak hari pun lama-lama dia jadi seminggu sekali. Seminggu sekali pun lama-lama setahun sekali pun tak nampak mata hidung. Cuba kita mari kubur. Tak semestinya mak kita ada sini, ayah kita, tok kita ada sini. Kubur orang lain pun mari tengok kubur. Suatu perkampungan akhirat. Cuba kecek dengan diri kita sendiri tuan-tuan. Muhasabah dengan diri kita. Hari ni dia duduk di kubur sorang-sorang. Gelak-gelemak tak nampak apa satu. Dan cuba letak diri kita suatu masa, entahkan hari ni, entahkan esok, entahkan lusa, yang akan mendiami alam kubur ini serupa dengan demo-demo ni juga. Cuba letak kita ya berada di dalam sana. Terlalu banyak cara yang boleh menyebabkan manusia itu mati. Ada orang mati, ada orang sakit lalu berubat, mungkin sial. Mungkin sembuh, mungkin tak sembuh. Ada orang mati akibat kemalangan. No, tak ada siapa tahu last sekali ni start motor tu ambil atas jalan raya gem nak tepuh ke lori ke kereta ke apa, mati juga. Kalau dia tahu lagu mana? Kalau dia tahu nescaya dia tak akan keluar rumah. Orang mati ni tuan-tuan, no, kalau dia tahu dia akan mati oleh sebab-sebab suatu perkara, nescaya dia akan berusaha sedaya upaya nak hindar daripada kematian tersebut. No, jadi tuan-tuan sekalian, terdapat banyak cara-cara dan sebab-sebab yang boleh menyebabkan manusia itu mati. Ada orang jatuh daripada bangunan, ada orang mati kena tembak, ada orang mati dengan aksiden, ada orang mati dengan penyakit, macam-macam jenis penyebab yang menyebabkan manusia itu boleh mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Syahir radhiyallahu an, dia telah berkata, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diumpamakan anak Adam itu kepada kematian seumpama rusuk, diumpamakan anak Adam dan kepada rusuknya 99 sebab kematian. Jika terselamat akan dia oleh satu sebab itu, maka akan jatuh, maka mati dia juga akan mati dia juga oleh kerana sebab tua. Hadis Nabi ni tuan-tuan sekalian menceritakan kepada kita manusia tu banyak pesen jenis mati. Dok, ada hak tengah segar molek-molek, batuk keh, apa masa mati. Ada hak jenis sakit lama pun mati pun ada juga. Maknanya banyak sebab akan menyebabkan kita ni mati. Kalau kita ni penyakit tak ada. Kalau kita ni segar bugar molek, demam pegang pedok kata dak, maka suatu masa kita akan mati juga oleh sebab satu penyakit yang tak ada ubat yang namanya tua. Tua ni satu penyakit. Boleh perubat ke tua? Kalau boleh perubat tua, hamba pun nak beli ubat. Nak ubat sudah jadi muda. Tak ada tuan-tuan sekalian. Seterusnya tuan-tuan sekalian, semua orang tahu bahawa setiap yang hidup itu akan mati. Cuba tengok pada pokok-pokok, daun-daun kayu, binatang, haiwan, ternakan. Semuanya akan binasa, semuanya akan rosak. Begitu juga pada daun-daun kayu yang gugur, batang-batang kayu yang patah, melawah habis. Supaya rakyat mula-mula tak ada lah. Maka mapuh pokok kayu tu mungkin kerana kurang air. Mungkin kerana carok lebih air ataupun kurang baju, serangan penyakit. Dan apabila daun-daun itu berguguran dan pokok tidak lagi mengalami proses pembesaran, maka suatu masa pokok itu akan musnah, akan binasa. Gapo dia nak royak ni tuan-tuan sekalian? Nak royak kepada kita bahawa kita pun lagu tu ya. Kita ni sampai satu masa pun akan melawah juga. Hari tengah berongga main bola, kalau pergi kat tu, pergi kat ni, sampai satu masa jadi tak gerak dah, tak cekak dah. Orang ajak main bola pun, tengok bola pun tak lalu dah. Sebab ke dia? Allah Ta'ala tarik balik. Tarik balik nikmat yang dipinjamkan kepada mereka. Dunia ni tuan-tuan, dunia ni seronok bila? Dunia ni seronok masa kita muda. Dunia ni seronok masa kita remaja. Masa tu lah seronok. Tak tidur 2 malam pun tak apa.
Boleh bersaing, boleh main telefon, boleh naik motor, boleh main bola. Seronok dunia ini masa kita muda. Tapi bila dunia ini mula tak seronok? Dunia ini mula tak seronok apabila kita lah tua. Dan tua mari tak seronok dah. Nak makan go tu tak boleh, nak makan go ni tak boleh. Cimani ada manis sikit tak boleh, tawar sikit tak boleh, pahit sikit tak boleh. Tak seronok dah. Tak seronok dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab nak tuanya kita. Tuan-tuan sekalian, begitu juga halnya dengan manusia, dengan diri kita sini. Nak cuba perhatikan pada diri kita. Gigi yang mulai bergoyang, yang tidak berupaya mengunyah benda-benda kerah. Gigi gonjang habis dah dan tua mari ni. Mata mulai kabur tak nampak dah. Zaman muda nampak belakang. Gajah apa ni komel seberai laut pun nampak deh. Tapi dia tua, cucu depan mata pun tak nampak dah. Nak telinga pun semakin tak dengar dah. Lengah-lengah habis jari kaki. Ni, lengah-lengah habis jari kaki. Nak jari tangan, jari kaki lengah-lengah habis ni. Inilah tanda-tanda kita ini nak binasa, tuan-tuan sekalian. Sedangkan ramai manusia masih tak sedar, masih tak khabar. Masih tak sedar, masih tak khabar bahawa dia ni kau dekat. Kita ni adalah kelik, tuan-tuan sekalian. Kita ni dalam perjalanan pulang. Kita pergi mana-mana, nak keliklah rumah kita. Nak, kita duduk Gua Musang, duduk Ciku. Pergi jalanlah Kota Baru. Sudah beli barang lah Kota Baru. Apa kita lah kelik ni? Ada kelik lah Ciku, ada kelik Gua Musang dah. Nak, maka ya jadi lagu mana ni? Nak, kampung kita, rumah kita ni jadi kau dekat ke kau jauh? Ya jadi kau dekat. Hak kau jauh ke apa? Kota Baru ni jadi kau jauh dah. Gitu juga dunia. Kita dalam perjalanan balik dah, tuan-tuan. Dunia ni jadi kau jauh dah. Anak-anak pun dah besar jadi lagu lain dah. Anak ni kan masa kecil je anak kita nya. Belik kaki naik atas belakang, nak beriba lah gapo. Tapi dia besar tak beriba dah. Nak dia muda ada bini, ada suami tak beriba dengan kita dah. Jadi di sini kita kena faham bahawa anak tu jadi kau jauh. Ini sunnatullah dah. Ini memang anak kita, tapi jadi kau jauh. Allah Ta'ala nak suruh kita mikir bahawa kamu dengan dunia ni kau semakin jauh. Begitu juga harta. Harta ni tuan-tuan sekalian, bila harta ni? Sukanya ada harta bila? Masa muda. Masa muda suka ada harta. Boleh beli go tu, boleh beli go ni. Nak. Tapi dan tua mari tak sepitih dah. Nak kau apa dia? Kasih sayang dan perhatian. Sebab tu orang tua dia suka benar kalau boleh anak-anak kelik jari-jari sekali, kelik gosok dia, urut dia. Beri perhatian kepada dia. Tapi kalau anak Allah 100, 200 pun dia ambil, berkata ambil. Tapi bukan keutamaan dah pitih. Nak keutamaan ke mana? Nak beli gari. Muka tua dah. Nak beli seluar jing bukan pasal dia dah. Pakai seluar jing dia tua kat. Nak beli gegap apa? Tak asyik gegap dah, tuan-tuan sekalian. Sedarlah tuan-tuan sekalian, kita ni semakin dekat dengan sebuah kepulangan. Maka kena siap sedialah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya yang mengiringi kita itu, jenazah itu ke tanah perkuburan 3 perkara. 2 kelik tak perak. Hak kekal bersama dengan kita. Ni demo duduk dalam ni. Demo duduk dalam ni tuan-tuan sekalian. Gapo dia bawa? Harta tak ada seorang rabuk hak mati. Padahal ni bawa pitih 50,000 tak ada. Anak bini dia mana? Anak bini duduk rumah tu. Anak bini duduk rumah tu. Harta dia mana tak ada habis. Anak bini sayang sahabat tak ada habis. Gapo yang bersama dengan mereka ini? Amalan. Semayang dia, puasa dia, mengaji dia, zikir dia. Hak tu dia makan pecing hak tu. Tuan-tuan sekalian, maka kita pun lagu itulah tuan-tuan sekalian. Sama-samalah kita jadikan dunia ini pentas yang terbaik untuk kita himpun sebanyak-banyaknya amalan. Jangan menyesal tuan-tuan. Pepatah Melayu kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jerit belaka dalam kubur. Jerit menyesal. Ya Allah, hidupkanlah kami semula ya Allah. Walaupun 5 minit, walaupun 5 saat, ya Allah hidupkan. Sebab ke dia? Sebab nak buat amal.
Tapi kita hok duduk atas dunia ni tiba-tiba nak duduk gali dengan maksiat, nak duduk gali dengan buat dosa. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Jangan lepas dalam kubur jadi orang hok berjerit, jangan. Ni, melainkan kita nak menyesal, nak berjerit atas dunia ni. Dan dalam kubur esok nak buat amalan tak boleh dah. Payah dah. Sebab ke dia? Sebab kita mati dah. Ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf. Apa kata tak tutup? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kata pengarang kitab lagi. Semua orang memahami tentang adanya mati. Tetapi tidak ada manusia yang tahu bila seseorang itu akan mati secara pasti. Termasuklah diri kita sendiri. Orang tahu belaka mati-mati ni. Tapi tak ada seorang pun atas dunia ni yang tahu bila dia akan mati. Mati-mati ni rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. No, Allah lah yang tentukan kita ni mati mana. Siapa masa tak lewat seminit, tak cepat saat. No, jadi kita ni tuan-tuan, mati ni bukan suatu benda untuk kita cek kita ni mati bila, tahu bila, mati bila, sakit bila. No, segala-galanya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada orang sakit lama tak mati-mati pun ada. Ni, ada orang tak sakit pun mati pun ada juga. Inilah tuan-tuan sekalian. No, ayatnya benda ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat dan kuasa Allah menguasai manusia, mengatur segala kehidupan manusia. Kalau bahasa manusia itu tahu dirinya hampir mati, nescaya manusia itu akan lebih banyak membuat amalan. Maka lebih banyak akan membuat amalan sebanyak-banyaknya dan akan bertaubat dan akan membuat persiapan untuk menghadapi kehidupan di negeri akhirat. No, kalau kita tahu kita akan mati esok lagu mana? Berkali hari ni, berkali duduk semayang, duduk taubat, duduk puasa, duduk mengaji. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang paling beruntung, orang yang tahu dia ni akan mati bila. Hamba nak ayat contoh. Contohnya apa dia? Banduan di penjara. Orang kena hukum gantung ke gapo ni. No, mereka lah sebenarnya orang yang beruntung. Begitu juga orang hak sakit kena kanser gapo. Doktor kata, awak ni 2 bulan lagi hidup. Bukan kita nak kata, nak minta suruh kita ni nyakit kanser gapo. Dok, tapi nak ayat mereka lah orang yang beruntung. Sebab tu tuan-tuan, banduan hak jenis hukum yang mati. Orang nyakit kanser gapo, dia tak ada dosa dah. Sebab dia tahu dia ni nak mati dah. Ada suatu kisah tuan-tuan sekalian yang diceritakan oleh sahabat hamba yang kerja di jabatan penjara. Masa tu penjara Pudu Kuala Lumpur ada lagi. Lah ni tak ada dah penjara Pudu ni. Ni dia cerita ni. Dia kata ada seorang gangster lah kita panggil, orang debel. Zaman muda tegak, bahagian teori, bahagian merapok gapo ni. Tapi lama-lama lalas sekali berigat kena jatuh hukum lah. Dia ni dengar orang, dia ni Islam lah kita kata kak. No, nama Melayu gapo ni Islam lah kita kata. Tapi tubuh ni penuh dengan tattoo ni. Okey kepala rimau, okey kepala cacing, kepala boyo macam-macam pasang lah. Ni, dia ni daripada tak kenal agama, duduk dalam penjara apabila Tok Hakim jatuh hukumnya. Kena hukum gantung sekian-sekian bulan daripada tak kenal agama, tak kenal alif bata, sampai kau jadi ustaz dalam penjara boleh mengajar ke orang lain pula. No, dengan pakai serban, pakai jubah ke apa. Sebab ke dia? Sebab dia tahu inilah masa dia nak berubah. Sebab bila? Sebab Tok Hakim bagi tarikh dia. Awak 1 hari bulan 1 tahun 2000 akan dihukum gantung sampai mati. Gapo maksudnya? Selagi tak mati, selagi tu kena gantung. Selagi tak mati, selagi tu kena gantung. Dihukum gantung sampai mati. Kalau dihukum gantung saja, gantung saja gitu, tak mati. Bebas. Sebab tu istilah tu tuan-tuan sekalian. Maka dia ni dah tak kena alih bata. Tak kena alih bata, tak kena gotu, tak kena gini semaya bendok gapo dok. No, tapi kau boleh kena agama. Kena agama dia, boleh mengaji, boleh gotu ni. Dan dia ni sebulan sebelum tarikh laksanakan hukuman dia ni. Sebulan sebelum tarikh tu, dia ni semayang tak berhenti. Semayang sunat, semayang tahajud, semayang gotu, semayang tak berhenti. Dan apabila hukuman dilaksanakan, banyak perkara-perkara magic, perkara-perkara ajaib berlaku. No, antaranya jenazah dia ni.
Semasa lepas dihukum gantung tu, no, orang akad dia cukup rengeh. Cukup rengeh dan mudah disempurnakan. No, hukuman gantung pukul 12, tak ada asas, siap berlaku dah. Ini tanda-tanda dia mati dengan molek. No, antara tanda-tanda yang lain pula, sel dia, sel tahanan dia, J dia tu, no, orang duk nampak macam-macam ada kelibat dia. Bau sedap gapo, semerbak harum bau kasturi. Sedangkan nak bandingkan dosa dia hak dia buat ni, Allahu Rabbi. Inilah maksud hamba, dia lah yang beruntung. Sebab dia? Sebab dia tahu tarikh mati dia bila. Kita ni hak ramai-ramai tak tahu lagi nak mati bila. No, hak tu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, seorang penyakit kanser. Pesakit kanser. Dia ni doktor kata 2 bulan lagi hidup atas dunia ni. No, maka dia ni 2 bulan ni gapo dia buat? 2 bulan ni dia minta maaf habis dengan orang. Dia minta maaf dengan orang tu, minta maaf dengan orang ni. 2 bulan juga dia habiskan masa dia dengan anak-anak, dengan keluarga dia ya. Duk main anak, lepas tu semayang, lepas tu mengaji, lepas tu mengatik, semayang, ngaji, ngatik. Oh, makan pun makan, ambil syarat ya. Sebab dia tahu baroh dia ni, kanser hak dalam kepala ni akan menyebabkan dia mati suatu masa nanti. No, maka inilah orang yang beruntung. Dan mati dia pula pun mati dalam kain kain semayang. Mati dalam kain semayang kiam, molek muka jernih. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Inilah mereka yang beruntung. Maka marilah sama-sama kita bimbang, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita bimbang. Aku ni nyuduh lagu mana esok. Sebab kita takutnya, lah ni memanglah janggut panjang, api, raga pengajubah, gapo. Takut-takutnya Allahu Rabbi. Faham lah dia maksud hamba ni. Inilah tuan-tuan sekalian, dan sedikit perkongsian pada pagi ini. Marilah sama-sama kita bersiap sedia untuk kita berpindah ke suatu rumah. Rumah kita ni. Suatu masa kita akan pergi sana. Jadi marilah kita bersedia tuan-tuan sekalian. Persediaan kita tidak benar lain melainkan dengan amalan kita. Sebab tu agama duduk atas dunia ni tuan-tuan, agamalah yang boleh menyelamatkan kita. Duduk sana, gapo dia boleh selamat? Tidak nama harta, tidak nama anak beranak, melainkan nama agama juga. Nama iman kita pula, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak. Dan insya-Allah, sama-samalah kita memperbanyakkan selawat terhadap junjungan Nabi SAW di hari Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan sekalian. Sama-samalah kita hitung. Sama-samalah kita bersiap sedia. Samalah kita kumpul sebanyak-banyaknya bekalan untuk kita hidup di negeri akhirat suatu masa nanti. Sama-samalah tuan-tuan sekalian, kita bersiap sedia untuk kita balik ke negeri akhirat. Akhir sekali, terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam dan semua ahli-ahli jemaah Masjid Maghfirah. Dan insya-Allah ada masa, ada ruang, ada peluang, kita jumpa semulalah di episod-episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.